Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah masuk ke 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, bulan yang satu-satunya disebut di dalam Al-Quran lantaran Allah telah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan padanya Al-Quran. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Sebagaimana juga dikenali bulan Ramadan ini dengan satu malam istimewa yang dianugerahkan khusus oleh Allah lantaran kerana pada malam tersebut telah diturunkan Al-Quran. Menurut ulum Al-Quran, bahawa Al-Quran telah diturunkan ke langit dunia, satu tempat yang disebut sebagai Baitul Izzah, secara 30 juzuk secara lengkap. Sebagai hikmahnya iaitulah untuk memaklumkan kepada penduduk langit tentang Quran yang bakal diturunkan ke bumi sebagai wahyu yang terakhir kepada Rasul yang terakhir yang sangat agung dan mulia, iaitulah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang biasa kita rindukan pada akhir-akhir Ramadan ini, yang sepatutnya dirindukan bukanlah dengan menjelangnya malam raya, tetapi satu yang lebih dirindui, yang didambakan oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ialah satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran ini mempunyai lataif ataupun kehalusan yang hanya dapat dikecapi oleh mereka yang benar-benar memahami kehalusan, keindahan bahasa Al-Quran. Di antaranya ialah ayat ini menggambarkan keagungan 3 perkara. Iaitulah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang kalamnya itu, iaitulah Al-Quran itu, maka Allah dalam ayat ini diagungkan. Orang-orang Arab apabila menggambarkan keagungan, maka mereka menyebut sebagai kami. Qulna, qumna, jalasna. Maka ayat ini dimulakan dengan inna. Tidak disebut innallaha, tetapi disebut inna, sesungguhnya kami, sebagai menggambarkan, mengisyaratkan azamah, keagungan dia yang menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu. Tidak disebut di sini Allah yang Maha Agung itu menurunkan Al-Quran, tetapi disebut dengan kata ganti diri, dengan disebutnya. Sesungguhnya kamilah, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Maka nya di sini mengisyaratkan kepada bahawa Al-Quran itu sesuatu yang sudah dimaklumi dan sedia terpahat dalam minda dan ingatan kita. Maka tak perlu dizahirkan dengan Quran, cukup disebut dengannya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya fi Lailatul Qadr. Dan yang ketiga yang agung disebut di sini ialah malam tersebut, iaitulah malam Lailatul Qadar. Keagungan itu diungkapkan dengan pengisyaratan disebut sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebut, menggambarkan pada ayat dalam surah ini bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran itu mulia. Apa yang diturunkan iaitu Al-Quran itu mulia. Ketiga, iaitulah malam yang diturunkan Al-Quran itu juga mulia. Dan disebut di sini, wa ma adraka
ma Lailatul Qadr. Ahli-ahli tafsir setelah mengkaji ayat-ayat Al-Quran mendapati bahawa apabila Allah menyebut dalam Quran dengan fi'il madhi, wa ma adraka, berbeza dengan konteks sebutannya dengan fi'il mudhari', wa ma yudrika. Kalau disebut dengan wa ma yudrika, maka Allah tidak memberi jawapan selepas itu. Tinggallah ia suatu yang menjadi tersembunyi, tidak ada yang diceritakan tentangnya. Tetapi apabila disebut dalam ayat ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, menggambarkan bahawa di antara nikmat yang diberikan oleh Allah ialah Allah memberitahu sesuatu tentang malam Lailatul Qadar ini, walaupun menjadi rahsia, misteri, bilakah malam tersebut, malam ke berapa. Tetapi sekurang-kurangnya Allah menyebut suatu yang istimewa tentang malam ini, yang hanya diketahui melalui wahyu. Maka disebut apakah kelebihan malam itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitulah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam asbabun nuzul surah ini, bahawa para sahabat merasa kagum apabila diceritakan ada seorang Bani Israel yang pada waktu malam dihabiskan dengan beribadat kepada Allah, dan waktu siangnya dia berkorban, berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun. Maka kekaguman ini telah menjadi asbab kepada turunnya ayat ini yang menceritakan tentang rahmat, anugerah Allah kepada umat baginda Nabi SAW, bahawa kita boleh menandingi, mengatasi Bani Israel itu tadi dengan dikurniakan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana disebutkan tadi bahawa pilihan malam yang istimewa ini lantaran kerana memuliakan, mengagungkan penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, tempat dicatat ilmu Allah itu, diturunkan Quran 30 juzuk secara lengkap itu ke satu tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia, sebagai satu pemakluman kepada penduduk langit bahawa akan diturunkan Quran, wahyu yang terakhir. Dan kemudiannya, apakah yang berlaku pada malam itu? Disebut dalam ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah ar-ruh, iaitu gelaran kepada ketua bagi segala malaikat, iaitulah Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruh. Ibarat kalau kita kata hebat betul pertempuran peperangan itu, kerana bukan saja perebet-perebet, bukan saja sarjan-sarjan yang turun ke medan, tetapi major, ketua-ketua turus angkatan tentera, ketua batalion dia pun turun juga. Maka dalam ayat ini Allah mengistimewakan sebutan ar-ruh, iaitulah Sayyidina Jibril AS akan turut menyertai. Dalam tafsir, antaranya tafsir Al-Munir menyebut, apakah gerangannya yang menyebabkan malaikat ini sampai berduyun-duyun menyertai pesta ibadat di muka bumi ini? Disebut di antaranya kerana malaikat keinginan untuk menyertai ibadat yang tidak ada di langit tetapi hanya ada di bumi. Apakah itu ibadat yang pada malam-malam terakhir Ramadan ini yang tidak ada di langit tetapi ada di bumi? Kata ulama, iaitulah ibadat bertaubat, beristighfar kepada Allah. Oleh kerana penduduk langit tidak melakukan dosa, maka malaikat mahu menyertai ibadat yang ada dalam kalangan pendosa-pendosa yang ingin kembali kepada Allah. Maka malam tersebut akan kedengaran rintihan, akan kedengaran keluhan, penyesalan kepada dosa, dan rengekkan, tangisan untuk Allah SWT mengampunkan dosa-dosa itu, sebagaimana Ramadan ini disebut berasal daripada Ramda ataupun Irmad, iaitu ketika orang Arab mahu menamakan Ramadan ini sebagai Ramadan, kebetulan ketika itu, waktu itu ialah musim panas, iaitulah waktu siangnya itu sangat terik, panas membakar. Seolah-olah isyarat bahawa Ramadan ini adalah bulan dibakar dosa-dosa, diampunkan oleh Allah. Maka rengekkan, kekesalan, tangisan inilah yang mahu disertai oleh malaikat yang mahu menyertai kita pada malam
terakhir Ramadan ini. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, oleh itu sebagaimana seolah-olahnya penduduk di bumi ini berebut untuk mengejar umrah pada bulan Ramadan kerana kelebihan fadilatnya yang digandakan sebagaimana haji, maka begitulah juga penduduk langit mahu mencari fadilat kelebihan pada hujung-hujung Ramadan dengan menyertai penduduk di bumi ini dengan ibadat tersebut. Maka bayangkan bagaimana pada malam-malam tersebut kita beribadat, antaranya taubat itu tadi, dan juga dengan kita berdoa meminta kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebabnya yang akan menjadi saksi pada malam-malam qadar ini ialah malaikat yang tidak melakukan dosa. Berapa punya kualiti saksi yang sebegini di mahkamah, di padang mahsyar esok, yang akan mendoakan, mengaminkan doa kita. Sebab itulah juga disebut malam qadar dengan malam qadar, malam yang ditentukan, ditentukan takdir, ketentuan pada tahun yang berikutnya. Rezeki kita, nikmat kita, usia kita, keberkatan dalam hidup dunia dan akhirat, maka semua itu sangat dinantikan oleh para perindu malam Lailatul Qadar. Tetapi sebagai akhirnya ayat tadi ditutup dengan agak sedikit menyebabkan, yang ketika akhir-akhir ini orang banyak menyanyikan lagu sambutan hari raya, tapi bagi orang-orang beriman disebut dalam akhir surah Al-Qadar itu ialah salamun hiya hatta matla'il fajr. Keberkatan malam itu, sejahteralah malam yang penuh berkat itu sehingga terbit fajar. Tetapi berapa ramai yang lalai, yang gagal menghargai malam Lailatul Qadar ini. Ayat tadi menyebut sempadan pemisahnya apabila terbit fajar, maka malaikat tadi akan berbondong-bondong naik ke langit. Maka yang tinggal ialah sesiapa yang dapat menghargai malam Lailatul Qadar. Maka tidakkah sekiranya ayat ini menyebut bahawa Lailatul Qadar tadi hanyalah sehingga terbit fajar. Maka teringat saya kepada surah Hud ayat 81, ketika malaikat yang bertamu mendatangi Nabi Lut AS ketika memberitahu bahawa akan ditimpakan azab kepada mereka yang melakukan maksiat ketika zaman Nabi Lut itu. Maka surah Hud ayat 81 menyebut, innama wa'idahumus subh, sesungguhnya janji siksa itu akan datang pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, tidakkah waktu subuh itu hampir? Maka signifikannya ayat tadi menyebut, tidakkah subuh itu hampir? Malam yang berlalu ini sangat sebentar, sangat sekejap. Tidakkah kita merasa sangat sempitnya ruang yang ada ini, yang tidak perlu disia-siakan oleh kita, yang tidak tentu dapat bertemu pada Ramadan yang akan datang. Alaysa subuhu biqarib, tidakkah waktu subuh itu hampir? Lepas tarawih sedikit kita more, makan, mengantuk, sedar-sedar dah pukul 5, nak sahur tak sempat. Alaysa subuhu biqarib, walaupun ayat tadi menyebut subuh itu hampir untuk turun azab, kita kalihkan dengan ayat tadi, iaitulah salamun hiya hatta matla'il fajr, manakala malaikat yang menyertai kita pada malam Qadar itu juga akan naik ke langit sehingga terbit fajar. Maka janganlah kita sia-siakan akhir-akhir Ramadan. Tidak pasti lagi kita dapat ataupun tidak direzekikan oleh Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Dan satu yang sangat penting, iaitulah malam Lailatul Qadar ini mengisyaratkan kepada kelebihan turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Betapa nikmatnya Al-Quran ini kepada kita, yang memberikan makna kehidupan kepada peradaban manusia, kepada manusiawi keseluruhannya. Dan ini memerlukan kepada suatu tazkirah yang lebih panjang lagi tentang penghargaan kita kepada nikmat wahyu dan juga khususnya Al-Quran, yang sama-samalah kita mendengar rintihan Nabi SAW yang mengeluh mengenai orang-orang kafir yang tidak mengindahkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhul qur'ana mahjura. Dan telah berkatalah Rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya kaum aku telah menyia-nyiakan, telah menyisihkan Al-Quran.
mereka bersikap acuh tidak acuh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang menghargai Quran, bukan mereka yang menyisihkan Al-Quran. Sekian saja, yang terbaik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.